Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Secawan Teh. Pada hari ini, isu yang kita akan kupas adalah mengenai gay dan lesbian dalam komuniti Islam, terutama di negara kita. Untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut, kami sekali lagi menjemput Ustaz Fatul Bari. Assalamualaikum Ustaz. Untuk lebih lanjut kita bercerita di mana puncanya, permulaan dan serta di mana akhirnya isu ini. Okay, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih saudara Zawan, sedang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Berbicara tentang isu gay, lesbian, homoseksual dan sebagainya, LGBT lah kita kata ringkas. Sebenarnya perkara ni sejarahnya bermula daripada zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah singgung hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut, innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara yang tak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada kalangan makhluk di alam ini. Jadi sejarahnya bermula daripada zaman Nabi Lut alaihi salam. Apa berlaku? Lelaki suka sama lelaki. Wanita, perempuan suka sama perempuan. Jadi dia dan lesbian telah wujud. Itu satu. Yang keduanya, perlu kita ketahui bahawasanya di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengiktiraf kewujudan gay dan lesbian. Yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf hanyalah azwaj, perkahwinan lelaki dan perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan daripada kejadian kamu ini zauj, bagi lelaki, seorang lelaki ini seorang suami ataupun seorang isteri. Okey, dan daripada perkahwinan ini Allah wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah akan pancarkan, keluarkan lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang banyak. Maksudnya hasil daripada perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut tentang perkahwinan. Tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikum ummi yaumal qiyamah. Hendaklah kamu nikahi wanita-wanita yang dia mampu memberikan kamu banyak anak dan dia bersikap sangat-sangat baik, lembut, kasih sayang kepadamu, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, berbangga dengan umat yang ramai di akhirat kelak. Jadi pengiktirafan asal itu diberikan di dalam Islam hanya kepada perkahwinan lelaki dan perempuan. Islam tidak pernah memberi pengiktirafan kepada gay, kepada lesbian. Bahkan di dalam Islam ia merupakan perkara yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi di dalam hadis, idza wajadtum, sekiranya kamu menemui man amila bi amali qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Apabila kamu menemui mereka-mereka yang beramal dengan amalan kaum Lut ini, sama-sama buat, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan perbuatan tersebut ke atasnya. Wallahu a'lam. Itu hukum asal di dalam Islam. Ustaz, tapi suka tak suka, kita terpaksa mengaku yang memang golongan ni wujud tu, terutama walaupun beragama Islam. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak berdepan dengan orang macam ni? Adakah kita perlu membenci, menyisihkan, atau ialah mencaci mereka? Cara terbaik kita nak berdepan dengan dia orang ni. Pertama sekali saya katakan, apa yang saya cakapkan tadi, asas hukum ini di dalam Islam. Membaca hukum tanggungjawab kami. Membaca hukum tanggungjawab para ilmuwan. Orang yang memiliki ilmu agama, dia kena baca hukum. Dia tak boleh sembunyi, dia tak boleh diam. Sebab apa? Sebab kata Nabi di dalam hadis, man katama ilman aljamahullahu lijamma minan nar. Sesiapa yang sembunyikan ilmu, Allah akan kekangkan dia dengan tali kekangan daripada api neraka. Kami kena baca. Tapi kami tak menghukum dia secara batang tubuh. You ahli neraka, you sesat. Tidak. Okay? Sebab tu membaca hukum dengan menghukum dua benda yang berbeza. Okay. Kita pergi kepada menghukum. Soal menghukum. Menghukum ni tugas apa sebenarnya? Tugas pihak berkuasa, mereka. Adapun kita sebagai masyarakat awam di sini, perbuatan tersebut kita benci. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, pertama sekali usaha untuk menasihati. Bila kita bercakap tentang nasihat, sejauh manakah nasihat itu disampaikan? Siapa yang beri nasihat kepada mereka? Saya kira mereka bergerak di dalam negara kita ini secara tersembunyi, tidak secara terang-terangan. Mereka ada kelab-kelab mereka tertentu yang saya kira kini mula dikenal pasti tempat-tempat tersebut. Mula ditutup, mula dirush dan sebagainya. Okey? Itu satu, dinasihati. Kedua, sekiranya setelah dinasihati mereka tidak mahu mendengar, pada ketika itu kita perlu mengambil tindakan.
Ambil tindakan, undang-undang ke atas mereka. Dan undang-undang ini perlu lebih diperketatkan lagi. Sebab ini jelas bertentangan bukan saja dengan ajaran Islam, bahkan dengan semua ajaran-ajaran agama yang lain yang tidak pernah memberi pengiktirafan kepada perkahwinan sejenis, hubungan sejenis. Okey, yang kedua, tindakan undang-undang. Yang ketiga, memulau mereka. Memulau mereka. Setelah saya katakan tadi, setelah nasihat diberi, mereka tidak mengendahkan ataupun mereka mengendahkan nasihat tersebut. Okey? Atau tidak mengendahkan. Yang ketiga ni saya katakan tadi, memulau mereka. Yakni membenci mereka. Sebab apa kita benci? Sebab kita benci kerana Allah, perbuatan mereka tersebut. Ini berdalilkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzaka adhaful iman. Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu, ubah dengan lisan dia. Kalau dia tak mampu, ubah dengan hati dia. Maksud ubah dengan hati, kata para ahli ilmu, kata Al-Imam An-Nawawi contohnya, iaitu mengingkari perbuatan tersebut. Kita benci perbuatan tersebut. Kita benci orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ustaz, saya nak baca satu soalan yang dipostkan di Facebook kami, My Metro, daripada Farhan KZ. Apa pandangan anda bagi golongan gay dan lesbian yang difitrahkan mempunyai naluri ke arah sesama jantina, tapi tak pernah melakukan zina sama jantina, malah mendekatinya pun tak? Adakah mereka dikira berdosa juga dan wajib kita benci? Mana lagi jijik orang yang straight yang bawa terang-terang bawa awet ke hulu ke hilir sampai beranak dalam tandas dengan gay dan lesbian yang tahan nafsu dari godaan pergaulan sesama jantina setiap hari. Isu sesama bukan mahram, lelaki dan perempuan keluar, hukumnya haram di dalam Islam. Isu yang kalian lakukan ini, naluri, kewujudan naluri dan perasaan seperti ini juga haram di dalam Islam. Kedua-duanya semacam, kedua-duanya sama. Sama saja di dalam Islam. Ini isu haram, haram kerana haram. Telah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu ini juga haram di dalam Islam. Iaitu perasaan. Walaupun kata tak pernah keluar sekali, tak pernah tidur sekali ke, tak pernah dan sebagainya. Perasaan tu macam mana boleh wujud? Perasaan ni tak boleh diwujudkan. Perasaan ini perlu dihapuskan, perlu ada usaha untuk menghapuskan. Kita tak boleh memberi alasan bahawasanya naluri kami telah diarahkan oleh Tuhan macam tu. Fitrah kami ni, hati kami nak buat macam mana, Allah jadikan macam ni dah. Jawapan ni sangat salah sebenarnya. Sangat-sangat tidak praktikal, tidak logik langsung. Saya katakan, mengapa kita pergi ke kedai, kita nak beli kasut, kita memilih jenama yang kita inginkan. Saya suka Nike, saya suka Adidas. Tidak, saya suka LV. Tidak, saya suka Gucci. Mengapa kita pergi ke kedai kita memilih? Mengapa kita tak tunggu saja? Datang lah. Mengapa kita sakit, kita pergi ke hospital? Mengapa kita tak kata, kalau Allah nak bagi baik-baik, Allah yang bagi? Kita memilih macam-macam pilihan dalam kehidupan kita. Mengapa dalam isu ni kita tak boleh memilih? Sedangkan kebenaran dulu ada depan kita. Bukan kita tak tahu. Dulu ada depan kita. Mungkin ada yang jahil di sana yang perlu kita berikan penjelasan. Tapi kebanyakan saya kira mereka ni tahu. Kebanyakan tahu tentang hukum benda ni haram di dalam Islam. Tapi kejahilan mereka dari sudut mereka melihat Allah ciptakan naluri kami macam ni dah. Yang kamu pergi sekarang ni, apatah lagi sekarang ni heboh bayaran untuk melakukan pembedahan plastik makin murah. Jadi seronok pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, soalan daripada Facebook juga, daripada Azah Aziyati Mazlan, apakah kita dikira bersubahat apabila berkawan dengan golongan ini? Berkawan sebenarnya, berkawan dengan sesiapa pun, dia tidak menjadi masalah. Berkawan dalam erti kata, untuk menarik dia, mendekatkan dia dengan kebenaran. Tapi kalau berkawan, kita pun jadi semacam dengan dia, pergi duduk join majlis dia, tapi aku tak sentuh, tapi duduk dalam majlis dia. Dia orang ni buatlah, kita katakan contohlah, pernah berlaku, dia orang buat pertandingan Ratu Saudarai. Dia saudara, saudari, saudarai lah satu lagi. Okey, jadi maknya pertandingan Ratu cantik katakan. Aku tak setuju dengan maknya-maknya ni, pondan-pondan ni apa semua ni, dengan gay ataupun lesbian ni, aku tak setuju. Tapi aku pergi tengok je. Tak boleh. Bila kita pergi, kita buat tempat macam tu, berarti kita meredai maksiat yang mereka lakukan. Kita perlu keluar. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis,
la u'tiyanna ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubba Allahu azza wa jal wajhahu fin nar. Aku pasti akan memberi hadiah kepada seorang lelaki, sedangkan ada lelaki lain yang aku sukai daripada dia, kerana aku takut Allah campak wajah dia dalam neraka. Okey. Jadi berarti Nabi izinkan untuk berbuat baik dengan mereka, tapi bertujuan untuk dekatkan dia dengan agama. Tapi kalau pergi buat baik, ikut saja depa buat macam-macam, kita pun tengok, aku tak buat. Tak ada. Bala mai dia kenal sekali semua. Wallahu a'lam. Adakah isu ni kita boleh selesaikan? Apa peranan yang perlu dimainkan? Bermula daripada pemimpin, sampailah kepada ibu bapa, sampailah kepada individu itu sendiri. Apa yang kita perlu buat untuk memastikan benda ni memang tak wujud? Prinsip saya mudah. Dalam apa juga isu, kita kembali kepada dua. Tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah, penyucian, pemurnian. Tarbiyah, pengisian. Tasfiyah ni kita kena murnikan dulu minda masyarakat kita, persekitaran kita, daripada perkara-perkara yang boleh membawa dia kepada gejala tersebut. Apa sahaja. Pusat-pusat, kelab malam ke, tayangan-tayangan filem, media dan sebagainya, yang membawa kepada, tak apalah, kita ni, you macam ni pun tak apa, kita tidak ada masalah, kita boleh hidup plural, liberal, no problem, hati aku baik. Walaupun aku macam ni tapi aku sembahyang Jumaat tau. Walaupun aku macam ni tapi aku solat tau. Dia tak boleh bagi alasan macam tu. Isu solat, isu lain. You dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isu sikap you, perubahan diri you, satu isu yang berbeza. Jadi saya katakan, tasfiyah, kalau kita nak cakap satu-satu banyak. Isu pusat-pusat, kelab-kelab malam, kelab-kelab gay sendiri, kelab-kelab lesbian sendiri, kemudian tayangan filem, media, internet lah dan sebagainya, pengaruh bacaan, bahan bacaan, kemudian kadang-kala contoh-contoh daripada artis-artis barat khususnya, yang sangat membimbangkan bila mereka bawa. Terkenal dah kawan tu, gay, kahwin, laki sama laki. Bawa mai juga atas alasan kita minat suara dia, bukan minat contoh dia. Kita punya minda orang di bawah. Jadi kita kena tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemungkaran yang lebih besar ni. Tasfiyah, cuci, bersih semua. Kemudian bagi kita isi, tarbiyah, bagi pengisian ilmu agama kepada mereka. Kita adakan kaunseling kepada mereka daripada pihak institusi kerajaan. Begitu juga daripada pihak ibu bapa. Begitu juga tanggungjawab dan guru-guru, para ustazah, para ustaz, para ilmuwan dan para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Fathul Bari. Diharap kita bersama-sama dapat berkongsi ilmu yang disampaikan beliau sebentar tadi. Saya Muhammad Izawan bin Baharin. Terima kasih kerana menonton Secawan Teh. Anda boleh layari kami di laman web www.hmetro.com.my.